Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi buat semua penonton Terus Terang. Terus Terang dibawakan khas dari studio kita Budak Ampang. Seperti yang kita telah ikuti sebelum ini merupakan season kedua yang mana kita akan bawakan juga tetamu yang pastinya yang akan mengupas, kita akan tanyakan pelbagai soalan. Dan yang menariknya, program ini bukanlah saya berkesorangan, kita ada host bersama iaitu Datuk Hans Aizat. Apa khabar Syarum? Sihat alhamdulillah. Saya sebenarnya seronok hari ni sebab saya juga tetamu jemputan hari ni kita. Saya semua peminat dia. Saya follow Instagram beliau dan melihat apa dia telah berlaku dengan buku beliau, dengan di parlimen pun saya selalu melihat. So hari ni saya seronok sikit lah dapat berbincang dengan beliau ni. Saya tak nak cakap sebut nama, kita tunggu. Tak nak sebut nama. Biar Syarum yang sebutkan nama tu. Itu bagi Datuk. Datuk merupakan peminat tetamu kita ni. Tapi bagi saya macam deja vu pula. Ya? Sebab sebenarnya ini bukan pertama kali saya duduk sebelah tetamu kita ni, Datuk. Sebenarnya suatu masa dahulu, sekitar 20 tahun dahulu, saya pernah duduk bersebelahan dengan beliau. Saya jadi moderator juga. Tapi itu di UIA dahululah. Ya? Jadi hari ni seperti rasa macam mengimbau kembali zaman dahulu pula rasanya. Ya? Okey, tetapi untuk makluman kepada semua penonton Terus Terang, kita akan bawakan tetamu yang menarik kerana pastinya kalau yang lepas kita bersama dengan kebanyakannya adalah daripada Parti Keadilan Rakyat, tapi kali ini siapakah orang yang kita bawakan untuk sesi kali ini? Jadi kita tak nak buang masa, kita terus memperkenalkan tetamu jemputan kita iaitu Yang Berhormat Dr. Mazli Malik. Apa khabar, Doktor? Nak panggil doktor ke YB? Nak panggil doktor ke panggil YB? Dia boleh YB, doktor, bro, saudara. Itu saya tak tahulah. Pulang kepada YB. Kita formalities okay. YB. Formality. Panggil Mazli pun tak apa, jangan panggil Malik. Sekarang kawan-kawan kita daripada Eropah, they normally address me Mr. Malik. I told them, kata, my late father wouldn't be happy with that inside the grave. YB, apa yang unik ini adalah kita nak share dengan penonton kita, Syarum. Kita terbuka kepada beberapa YB atau ahli politik daripada parti-parti lain juga untuk musim kedua. Dan ini yang satu seronok sebab pendapat masing-masing semua adalah sama juga tentang untuk memperbaiki masyarakat, negara kita, memberi peluang dan of course develop Malaysia. So untuk musim kedua, tujuan kita untuk jemput semua datang ke rancangan Terus Terang ni. Jadi itu yang kita harapkan ya untuk tetamu lepas ini. Siapa yang akan datang, itu kita tunggu untuk next episode ya. Tapi kita nak fokus kepada hari ini, kepada tetamu kita. Jadi untuk YB ya, kita terus kepada soalan pertama. Sebab program ni pun memang kita tak akan buang masa banyak sangat ya. Jadi soalan pertama YB ya, sebagai mantan Menteri Pendidikan ya. Kalau kita lihatlah ya, sejak daripada COVID melanda negara kita sehinggalah ke hari ini, kita dapat melihat bagaimana, ini yang selepas YB lah ya, kita dapat lihat banyak decision yang berbentuk flip-flop. Okay. Jadi yang ini juga kalau kita lihat baru-baru ni sekolah telah dibukakan semula. Jadi bagaimana ataupun pendapat YB lah ya, apa yang perlu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan pada hari ini, terutamanya kalau kita lihat respon di luar sana, masih ramai ibu bapa yang merasa gusar. Bukan setakat tentang pendidikan tetapi juga keselamatan anak mereka. Silakan YB. Okey. Terima kasih Tuan Moderator, Datuk. Apa tu soalan yang menarik, agak panjang. Cuma saya kira macam yang dikatakan oleh Tuan Moderator lah tadi. Saya ketika saya berada di sana, COVID belum meletus. Jadi bila meletusnya COVID dan dengan kerajaan baru semua, jadi ada beberapa perkara yang kadang saya tak dapat nak akses, terutama daripada data-data yang ada di pihak kementerian. Jadi keputusan yang mereka ambil semua, mereka kata berasaskan data di pihak mereka, fakta dan sebagainya. Cuma kalau nak katakan tak berubah, saya lihat dalam tempoh 18 bulan itu, walaupun sepatutnya di negara-negara lain mereka lebih cepat belajar dan lebih cepat ke depan, lihat
baru ni saya ditanyakan kat program nama Terus Terang juga. Tapi UMNO punya kan. UMNO ya, dia ada pun. Lepas kita buat dia buat dia punya. Tapi tak apa. Siapa tu? Dia apa, Datuk Zarin mengambil contoh kenapa kita nak buat sesuatu tak seperti Indonesia. Indonesia mereka buat pilot dulu. Kan dia buat pilot sebelum nak buka sekolah. Daripada pilot di tempat beza dia tengok dia belajar pada itu. Sepatutnya kita kat arah tu. Cuma saya nak katakan ada progress sikit. Kalau dulu kita lihat mereka nak buat keputusan tu buat abruptly, buat terus gitu. Kemudian kita bising kan. Kita lawan, kita cadang supaya mereka libat urus, dapatkan NUTP, dapatkan, mereka lakukan. Cuma yang tidak berubah ialah sikap terlalu kepusatan, iaitu too centralized decision making. Semuanya dibuat oleh Putrajaya, hatta daripada sekolah di Putrajaya sehinggalah sekolah di Baram, sekolah di Cameron Highland, sekolah di, jadi semua pusatan. Walhal dalam menyikapi isu COVID ini sepatutnya kita lebih melihat kepada daerah kecil. Contoh macam mana kita kata kalau Selangor sekarang fasa berapa? Dua. Dah masuk 3 belum? 3. Going to 3 I think. Going into 3 kan. 2 itu semua dia satu soalan sebab kadang-kadang kita pun confuse. Dia kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, kita belum tahu kat mana. Asyik tukar, kita pun panik kadang-kadang. Betul. Nak gerak nak pergi cuti pun boleh pergi, tak boleh pergi, kita macam tu. So saya confuse jugalah masih. Kena Google ni, kita Google. Boleh Google tuan-tuan dan puan-puan. Baik, bayangkan. Itu dia kata Selangor fasa whatever 2, 3 semua. Tetapi bukan seluruh Selangor sama fasa macam itu. Betul. Kalau kita tengok dia punya colournya, yang merahnya mungkin kat Dengkil, kat PJ, tempat ni kan. Tapi tempat yang hijau macam Tanjung Karang, macam Sabak contoh kan. Hijau. Apatah lagi kalau kita try nak mapkan dia kepada negeri-negeri lain. Di Sarawak yang begitu besar kan. Ada yang merah kat Kuching. Tapi tempat lain hijau kan. Jadi pada pendapat saya, dan ini selalu kita utarakan, dan malah kat Dewan pun kita bawakan isu ni, jangan terlalu centralized. Dan tak boleh one size fits all. Kita kena upayakan peringkat daerah dan sekolah. Sekolah lebih mengetahui tentang keluarga setempat. Tapi YB, mungkin kerana isu ni adalah begini. Kalau dikatakan one size fit all is the easy way up. Betul tak? So mungkin untuk dynamics tu pecahkan dan buat policy untuk daerah-daerah seterusnya, mengambil masa untuk mereka untuk membuat satu SOP ataupun cara untuk dapat anak-anak murid kita kembali ke sekolah, it be too confusing. Satu kepada parents, di mana parents akan tahu apa anak saya buat, dekat mana dia punya SOP ada, pergi sekolah ke tidak pergi, sebab parents semua mendapat information berbeza. You see? Kenapa? Kerana information itu masih lagi berpusat. Yes. It's still Putrajaya yang buat announcement, okey untuk Terengganu, untuk gini. Walaupun dia kata ikut fasa dan sebagainya. Tetapi dekat media masa masih lagi kau buat kan. Kan keputusan. Kalau daripada kata terlalu lewat nak buat, we had gone through 18 months. Lepas 18 months. Patutnya kalau daripada awal kita letakkan asas, okey, daerah akan tentukan. Dan bila sebut daerah, bukan sekolah saja, bukan PPD saja. Dia kena libatkan PBT, KKM, semua pihak terlibat. Jadi seperti saya katakan, sekolah lebih mengetahui keluarga pelajar, lebih mengetahui tentang anak murid dan bagaimana perjalanan trafik semua. Tetapi bila kita terlampau berpusat, itu jadi confuse. Sekarang pun maksudnya saya tak tahulah. Tapi ramai ibu bapa confuse kata, ini kita Selangor bila nak buka, bila nak? Sebab kita menantikan bukan announcement di pihak sekolah, tetapi announcement Putrajaya. Betul. Jadi wallahu alam bisawab, pada saya kalau the best yang terbaiknya keputusan ialah kita berikan kepada peringkat daerah, kepada sekolah untuk buat. Adakah YB yang macam Syarul, kita selalu bincang, duduk selalu bincang kopi, berbincang pasal isu-isu negara kita ni. Kadang-kadang saya pun tertanyalah, di mana adakah sebab apa yang telah dilakukan pada permulaan COVID tu dan repercussionnya adalah sekarang, di mana ia mengambil masa mungkin 1.5 tahun atau 2 tahun untuk repair the damage. Kerana start-up dia salah, permulaan dia salah, kan? Terkejutnya permulaan. Tetapi kalau permulaan itu, ramai masyarakat kita atau pemimpin kita lupa the mistakes were done probably at the beginning.
Tapi sekarang dia sapu bawah lantai, dia cakap, okay, tak apa, we are solving the problem now. Memang semua orang nak solve the problem. Rakyat semua, saya pun nak, keluarga kita nak, semua nak to solve the problem and go back to normal life. Nak anak-anak kita balik ke sekolah, nak kita semua boleh berjalan freely in our country balik, ya. Tetapi we forget the people who actually started benda ni, that made this mistake, you see. Dia orang tak responsible lah. There's no responsibility, no accountability. Keluar basuh tangan, cuci tangan macam ni je, settle. Okay, yang next government take over, you take over lah. You know. So inilah bila kita buat policies, bila kita buat benda, the individuals yang buat ataupun the committee yang buat must be responsible for the decisions made untuk negara kita, untuk masyarakat kita. Ini kita buat salah, tak apalah. Tak boleh, sebab you have one chance to save the country, save the economy. You tak boleh. So for me, save the education. Macam anak buah saya, YB, dia 17 tahun. Setahun tak pergi sekolah. So anak buah saya yang saya jaga sejak baby, dia tahun ni akan graduate. Dia tak jumpa kawan-kawan dia. Dia tak ada finishing macam saya ada dulu di form 5 kan. Keluar kawan, brother, okay, kita jumpa, everybody part their ways kan. Dia tak ada that last moment dengan kawan-kawan dia sebelum they go out into the bigger picture kan of life kan. So dia rasa macam online je lah, you know what I mean? Dan online adalah satu benda yang problem because I mean, our social media is okay, bagus. Tetapi saya minta maaf. Bagi komputer, bagi laptop, bagi apa segalanya. Tapi kalau tak ada wifi kat kawasan tu, macam mana nak belajar? So, kalau all this was done before, this is where we can solve the problem quickly. Then the education will be easier masa problem macam ni berlaku. So, kita fail to see the decisions made before were wrong. So, orang cakap, oh no, we just look at the previous government, that's the problem. Actually, you got to look further back. You know, and this is a foundation yang salah saya rasa lah, for me. It sounds more like a politician than myself. Because I watch you in Parliament, Wadi. Oh, okay. You got to understand. I tiap-tiap Parliament akan datang office, buka TV, tengok Parlimen. Macam siapa jawab macam mana, siapa yang pekat ayat-ayat yang tak guna tu kan. Siapa yang suka gaduh saja, siapa yang saya maklum nanti saya respon balik tapi tak ada jawapan. Okay. Dan juga speaker yang selalu sap. Sorry speaker. Ray is a politician. Speaker yang tak pernah jawab, tak pernah buat decision, selalu okay. Aduh. Yang tak kasi orang jawab pun. Tak kasi jawab. You are the speaker. Sorry, kita divert sikit. You are the speaker, YB. Kalau speaker, you make the decision lah. You can make the decision there. You tak make the decision. Itu yang kita balik pada sekolah. Balik education. Nah, I think at the end of the day, kita ni kena berikan kepercayaan kepada pihak sekolah, kepada guru, dan apa pun keputusan yang mereka nak buat, mereka tak boleh membebankan guru dan ambil kira semua aspek. Saya kira mereka sedang buat sesuatu lah dan mereka rasa yang lebih baik daripada sebelum ni. Cuma yalah, kita masih boleh bincang lah, dan sepatutnya dia melibatkan lebih ramai pihak. Patutnya lah kan. Rabi dia improve tak sekarang? Sekarang keadaan hari ni live ni sekarang kita dengan penonton kita. You are in parliament tiap-tiap hari sekarang. Is it going to improve? To be honest, I don't know. Saya pun tak pasti. YB pun tak pasti ya? Tak pasti. Tapi isn't that worrying sebab for the rakyat? kalau pada saya banyak saya akan buat cara lain lah. Faham. You're being very polite. You're being very polite. Tapi tak apa. As an opposition, saya cakap je. As an opposition, I'm too polite. You're too polite. I cakap je. Tak kisah. Okay, man. Okay, sorry. Jadi kalau kita lihat macam tadi pun kita nampak YB mungkin akan ambil pendekatan yang berbeza, kan? Jadi macam tu jugalah kalau kita lihat yang semasa YB sebagai Menteri Pendidikan, banyak benda yang YB dah buat. Terutamanya meringankan tugas guru, lepas itu dengan isu guru duka lara, kan, banyak sebenarnya. Tapi kadang isu yang dibawa adalah isu kasut hitam kan. Itu yang orang nampak kan. Tapi kalau kita lihatlah kepada senario pada hari ini YB, kita lihat bila dalam keadaan COVID melanda, ya, kita dapat lihat banyak benda yang sebenarnya menimbulkan kegusaran masa depan. Bagaimana PDPR itu sendiri, ya kan. Lepas tu dengan keadaan kita IR 4.0. Jadi kalau YB lihatlah, mungkin sebelum kita break, mungkin YB boleh share satu dahulu, apakah yang YB rasa perlu dibaik pulih di dalam Kementerian Pendidikan, khususnya berkait dengan isu-isu
pendidikan selepas COVID nanti? Saya terlupa nak bawa satu saya punya pernyataan polisi yang merupakan plan. Plan jalan keluar dan juga plan jangka masa panjang untuk pendidikan pasca COVID. Tapi boleh dimuat turun di website saya secara percuma, PDF-nya saya ada. Dan itu ringkasan pernyataan polisi yang mana buku secara detailnya akan diterbitkan dalam penghujung bulan 10 ni, bulan Oktober. Apakah perancangan? Sebab saya acap kali minta di Dewan Hansman tengok. Saya kata minta master plan. Lama saya pun bosan. Korang tak buat master plan. Itu yang dekat parlimen saya kata, okay, this is a master plan. Tapi ada orang boleh bawa satu chart kecil untuk tunjuk. Ada tengok lah. Ini okey. Yang saya punya tak gabung. Yang gabung itu. Saya punya. Okey, saya tak bawa chart. So kita bercakap politik tapi suka lawak okey, tak apa. Saya pun suka lawak tu. Kita suka lawak. Itu politik tapi suka lawak juga. Jadi saya bawakan plan tersebut. Dalam tu ada komprehensif dan mungkin lepas ni boleh cari di website saya tu. Dapat ke saya ni. Dan bukunya secara detail kita terangkan apakah yang perlu dilakukan untuk ke depan. Okay. We need a master plan. We need a master plan. Okey, jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa yang kita akan bongkarkan dan kita akan tanyakan kepada YB selepas ini, kita tunggu, kita akan berhenti rehat seketika dan jangan ke mana-mana, terus bersama Terus Terang selepas ini. Bertemu sebentar lagi. Bertemu kita sekali lagi dalam episod kedua Terus Terang yang dibawakan khas dari studio kita Budak Ampang. Okey, jadi kita tadi dah melihat pelbagai soalan telah diajukan kepada tetamu kita dan kali ini kita sebelum kita masuk yang serius, kita nak bertanya sedikitlah YB sebab kita melihat YB ni banyak menulis buku. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya, macam mana YB membahagikan masa dengan bukunya, dengan urusan kerjanya, lepas tu dalam masa sama banyak juga aktiviti sosial juga yang YB buat. Jadi mungkin YB boleh share sedikit sebab ramai juga tetamu kita nak tahu mengenai bagaimana YB meluangkan masa. Okey, pertama sekali saya dulu memang pensyarah. Jadi pensyarah ni kalau dia tak mengajar, dia kena menulis, tak menulis dia kena baca. Jadi itu jadi sebahagian pada hidup lah. Cuma ada separuh buku yang diterbitkan semula sebenarnya benda yang saya dah tulis lama. Macam novel saya tu. Saya tulis waktu lebih 10 tahun dulu. So kan? Konteks tu dah ada dah? All the data semua dah ada? Tak, itu novel dah memang pernah dicetak. Cuma dulu tak. Dulu kita bukan menteri, tak laku lah kan. Sekarang ni bila dah tu laku lah. Kalau Hans tulis novel lagi laku kan. Okay. Cuma yang buku ini yang mungkin dimaksudkan, buku yang saya hasilkan selepas tak jadi menteri, ini merupakan koleksi kepada apa yang kita pernah lakukan sepanjang dekat KPM 20 bulan. 20 bulan, jadi kita hasilkan hampir 500 muka surat ni dan ini cuma 60% pada apa yang kita pernah lakukan. Okey. Yang keduanya saya nak letakkan satu penanda aras baru kepada ahli politik dan juga menteri terutamanya, iaitu mereka perlu bukukan apa pengalaman mereka, bukan mengenai diri mereka. Sebab tu tajuknya memory bukan memoir. Ramai politician kita tulis memoir. Cerita tentang dia, kenapa dia masuk politik, kena gini. Saya rasa itu orang dah buat. No, kita buat benda baru. Iaitu apa? Kita cerita apa yang di kementerian berkaitan dasar, berkaitan politik yang kita telah buat, yang ada kesinambungan dengan apa vision dan juga kita punya cita-cita untuk negara ni. How you translate that into policies and how policies been translated into implementation. Cuma apa yang saya tulis dalam buku ni lebih kepada untuk rakamkan sejarah kepada rakyat, kata dalam tempoh 20 bulan kita pernah cuba buat ini. Ada telah dimulakan, ada setengah jalan dan ada yang kita merancang untuk dimulakan, tetapi semuanya hancur berderai. Semuanya hancur berderai. Jadi dia biar jadi satu catatan sejarah lah. Sebab tu kalau sekarang ni kita lihat warga net, kalau dulu kata kasut hitam kan, sekarang ni dah okey. Kalau dulu saya selalu orang kata dah jadi pembangkang bau cerdik, dulu jadi menteri bodoh. Dah baca belum? Kan? Ini hampir 500 muka surat. Ini yang kita dah buat. Tapi dulu yalah, I cannot blame the media if they chose not to pick up all these good stories, but rather than highlighting all the sensational, unnecessary issues kan. Sebab
media kita tahu mereka inginkan traction, mereka kalau dia cerita tentang Mazli telah buat tentang big data untuk mengatasi doesn't nobody not to the mass market lah. Tak seksi lah, tak steam kan. Tapi kalau cerita macam ketika timbul isu swimming pool, saya cadangkan kita perkenalkan survival skills including CPR, berenang apa semua. Jadi ada satu wartawan tanya, dia kata, habis sekolah tak ada swimming pool, nak buat macam mana? Kita katakan di pihak kementerian Pejabat Pendidikan Daerah dia ada pusat kurikulum. Habis kalau ni pun jauh, nak buat macam mana? Kita pun katakan ni waktu inilah saya kata hotel kena berikan CSR dan bukan benda baru. Dekat negara-negara luar biasa dilakukan. Contohnya dia buat hari tertentu untuk CSR kepada sekolah datang. Dia highlight dekat tu, hotel should turn their swimming pool for school children. Kemudian saya dah biasa dah benda ni sebagai artis dulu. Cakap lain tulis lain. Apa I didn't say this. Tapi but you cannot blame them because the highlight tu nak capture audience punya attention. Yeah. To read the text, you see. So highlight statement tu dia very key. Mungkin tu kadang-kadang kita pun tak suka apa di highlight dan the text, tapi that's the business of publication lah. Tapi at the end of the day, dengan buku ini kita cakap dengan mereka bahawa dia lebih daripada itulah. Kita try buat dalam ni pelbagai inisiatif daripada sekolah tadika sehinggalah kepada pengajian tinggi sampailah TVET. Kita pernah buat. Maksudnya kita nak terakam dalam sejarah bahawa kita pernah ada usaha untuk reformasi menjadikan negara Malaysia ini, contohnya dari segi keguruan dengan sekolah staraf Finland. Dari segi sains matematik staraf Singapura. Nilai disiplin staraf Jepun, TVET staraf Jerman. Kita pernah mulakan. Saya nak tanya soalan. Okey. Saya sebab dia simpan lama dah. Saya dah tahu soalan tu. Tak ada ni. Ada dua soalan sebenarnya. Saya nak tambah ada dua. Dari klip mata ke mangkuncuk hidung kita dah tahu. Saya tanya. Yang soalan tu saya bagi Syarum tadi. Saya nak tanya lain sikit. Okey. Saya nak tanya. Adakah cikgu-cikgu kita adakah ke tahap yang international, maksudnya mereka boleh mendidik anak buah kita untuk menjadi leaders of the future, pertama. Kedua, adakah mereka dinilaikan dalam segi kewangan atau the payback to them dengan package yang mereka luahkan masa mereka? Sebab kalau package dia 1,500, 2,000, 1,800 atau whatever the minimum wage is kepada cikgu, the quality of cikgu mungkin akan datang kepada tahap itu saja. You see? Dan the professional people yang rasa mungkin more qualified. I never say people are stupid. I never use the word you are stupid. You are just mungkin not using the one side of your brain, or you are lazy. Saya selalu gunakan ayat tu. Nobody is stupid. Sebab everybody given the same brain. Itu pendapat saya. So just say this person is more qualified to be a teacher, tapi dia mengatakan, tapi the payback is 1,000 plus or 2,000. I cannot live of this in the city, in Kuala Lumpur. So, I pergi buat benda lain, you see. So, you lose out on the quality of individuals yang boleh mendidik anak buah kita. What was your opinion about this when you were Sport Minister? Soalan di luar jangkaan. Di luar jangkaan. Saya banyak soalan ni, tapi kena pilih. Sebab kita ada 40 minit, 50 minit. Patut kena masuk parlimen. Saya rasa saya bukan bergaduh, tapi saya akan tanya banyak soalan lah. Okay, coming back to that question. Saya meyakini bahawa setiap guru kita berpotensi untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan guru-guru di negara-negara membangun. Jikalau mereka diberikan peluang, jikalau mereka diberikan insentif, macam Hans cakap, dan jikalau mereka dibimbing dan juga diletakkan dalam satu sistem yang boleh menjadikan mereka ke depan. Sebab tu awal saya naik ke pejabat, pertama sekali saya ringankan beban guru, moderator sebut tadi. Sebab apa? Bila kita suruh dia buat kerja-kerja tak berkaitan dengan tugas hakiki, macam mana dia nak tumpu untuk dia punya self-improvement, self-enhancement, apatah lagi dia nak fokus kepada profession dia. Bayangkan kalau doktor kena buat kerja, uruskan kantin dekat hospital. Doktor disuruh buat kerja, pastikan kebersihan hospital. Doktor pun akan komplain, kata aku nak bedah macam mana. Tapi cikgu disuruh buat macam itu. Lepas tu naik saja saya hapuskan SKPMG 2. Sekarang ni dah datang kembali menghantui guru-guru. Keduanya hapuskan clerical job yang guru-guru dipaksa lakukan. Jadi guru-guru buat apa? Tumpu pada mendidik. Tumpu kepada kemenjadian murid dan jadikan murid anda yang paling terbaik dan boleh keluarkan potensi mereka. Potensi, yes. Kalau potensi mereka menjadi
profesor lah. Potensi mereka jadi politik, jadi aktor. Ya, tapi YB, tapi dalam education, we all went through a local education. Saya di sekolah menengah St. John's, sekolah rendah St. John's di Kuala Lumpur. Dan pada masa itu, it was one of the best schools in Malaysia, you see. Tetapi, of course, kita terima apa education system yang kerajaan letak di hadapan kita. We trust the government of the day for the best of the people, kan. Dan kita tak tahu because we are young boys in school, tak tahu, Tapi pendapat saya ni adalah, cara mengajar, mendidik anak buah kita ni adalah by dictation. Sebabnya, dictation ni adalah, I tell you 1 plus 1, you say 2. You see, that is one frame of mind of a cikgu. Ataupun mendidik them to think on their own. So guidance untuk them to decide the decision comes from the teacher, cikgu, yang erti untuk mendidik mereka secara menggunakan minda mereka sendiri daripada dictation. Bagaimana kalau guru itu sendiri tidak dilatih daripada awal, daripada zaman sekolah dia, daripada zaman latihan dia, untuk berfikir. Sebab itu bukan satu yang senang untuk dibuat. Dia harus pergi ke course, some courses and so on. Sebab itu Hans, sebab itu antara kita punya usaha ialah tadi guru-guru kita ringankan beban, dan kedua kita perkenalkan konsep scholarly teachers. Saya sebut kat dalam ni. Scholarly teachers adalah untuk self-enhancement guru. Ketika put trust on them, sekarang ni pun kalau kita lihat, yalah, sebelum saya masuk pun ada mereka perkenalkan kemahiran berfikiran atas tinggi dan semua. Tetapi mereka nampak benda itu sebahagian daripada perkara mereka terpaksa. Tetapi bukan yang itu sepatutnya mereka perlu hidup dengannya. Jadi kita cuba untuk lakukan perubahan sedikit demi sedikit kepada guru-guru, tapi yang lebih penting sistem, Hans. Sebab itu kita hampir-hampir nak buat new education model yang saya tersebutkan dalam ni, dan dalam buku saya akan datang saya akan sebutkan secara lebih terperinci lagi. Tapi malangnya bila kerajaan berubah, we stuck in the old education model. Jadi YB, soalan yang ditunggu-tunggu. Itu plan soalan ni daripada tadi, YB. Ni YB mesti jawab. YB mesti jawab. Sebab penonton mungkin nak fikir benda yang sama yang kita fikir ni. So kita YB kena jawab ni. Tak kira tak cukup masa pun kita nak bagi masa lebih. Kita bagi masa. Syarum tanya, Syarum. Sebab saya diberi kuasa untuk tambah masa, YB. Okay, good. Jadi sebab soalan ni bukan setakat di kalangan kami saja, tapi saya yakin seluruh Malaysia tertanya-tanya. Okey. Mengenai peletakan jawatan YB sebagai Menteri Pendidikan sebelum ni. Tapi saya difahamkan dalam buku terbaru YB ni, muka surat 369. Siap. Ada 369. 369. So siapa yang belum dapat lagi buku ni, silakan Okey. Jadi bagi mereka yang masih belum mendapatkan buku YB ni, sebab dengar kata perlu pre-order kan. Jadi pasti ramai yang tak sabar nak tahu. 369. Okey. YB jawab, saya akan. Okey. Apakah yang menyebabkan YB meletakkan jawatan? Adakah kerana ada atas isu peribadi? Dia kalau perkara ni telah ditanyakan beberapa hari yang lepas di program Terus Terang, tetapi di tempat lain. Di tempat lain. Dia tanya soalan tu. Okey. Mereka tanya sebab semua inginkan kan. Betul. Jadi pertama sekali saya kata saya tidak pernah letak jawatan. Dan malah kalau di hari pengumuman saya itu pun saya memulangkan jawatan yang telah diberikan kepada saya oleh PM. Dan PM selepas itu dia sendiri menjadi Menteri Pendidikan. Oleh kerana beberapa isu yang dia merasakan bahawa saya tidak sesuai lagi berada di situ. Jadi antara isu yang di-highlightkan dan dalam perbincangan beliau dengan saya ialah berkaitan Satu Bestari Net. Satu Bestari Net begitu notorious. Ketika saya masuk ke dalam pejabat pun, ke dalam kementerian, sebelum itu di Parlimen, di zaman rejim lama dibincangkan tentang perkara ni, didedahkan perkara-perkara. Jadi bila saya masuk, pada tahun berikutnya akan berlaku habis kontrak mereka dan ingin disambungkan. Jadi pada waktu itu kami di peringkat KPM terpaksa membuat keputusan secara profesional. Kita libatkan peringkat dalaman, peringkat pimpinan tertinggi, penasihat undang-undang dan audit dalaman sendiri. Dan terlibat juga laporan audit negara berkaitan isu ini. Dan kita lantik juga 3 badan daripada pihak universiti, daripada pihak luar untuk menilai keberkesanan. Dan di pihak kita lakukan juga survey di kalangan sekolah, di kalangan guru dan murid-murid.
Kita dapat mereka memang tak puas hati dengan sistem LMP Frog VLE-nya, satu bestari net apa yang tidak mendatangkan kebaikan. Ada sekolah sekelompok kecil yang berikan positif. Mungkin mereka dapat manfaat, tetapi majoriti tidak. Dan isu mereka letakkan tower menara untuk YES di kawasan sekolah yang kami terpaksa bayarkan elektriknya dan mereka tak pernah bayar. Dan bila kita pergi gali-gali lagi, rupanya ada perbincangan yang agak tidak setara di dalam kontrak yang telah lulus itu. Jadi hasil daripada keputusan peringkat profesional, peringkat tertinggi, KSU-nya, ketua pengarah dan semua, kita mengambil keputusan profesional berdasarkan data dan sains, tak teruskan. Tak teruskan. Jadi semenjak bulan Jun, semenjak bulan Mei lagi, saya dipanggil oleh Perdana Menteri lah berhubung isu ini. Kerana seperti mana diberitahu kepada saya oleh Perdana Menteri sendiri dan juga oleh Syed Saddiq, sekarang ini Presiden muda, selepas kami semua dah tak di kerajaan, mereka dedahkan apa yang sebenarnya berlaku di sebalik ini. Dan sebelum tu saya tak tahu. Yang saya tahu sepanjang daripada bulan 6 sehinggalah bulan 12, 5 kali saya dipanggil oleh PM, tanyakan tentang kenapa nak tukar Frog VLE kepada Google Classroom. Saya bilang Google Classroom ni free of charge, mudah. Dan juga bukan setakat percuma, tetapi dia boleh tawarkan benda yang lebih baik. Frog VLE bermasalah. Bukan saya kata masalah, reportnya sedemikian. User. Jadi saya kata takkan kita nak. Dan Alhamdulillah sempat kita tukarkan kepada Google Classroom. Maka bila berlaku PDPR, berlaku COVID ini, ramai menggunakan platform tu. Ya, guru-guru, murid, ibu bapa rasa happy guna Google Classroom. Dan ramai kata kalau tak tukar tu, kalau saya tak bersikap tegas itu, mereka akan berana sepanjang 18 bulan. Ramai masyarakat tidak tahu tentang isu-isu begini. Sebab sometimes it's sekarang dah tahu lah, dah keluar. Sekarang boleh, you see. Dan orang akan cakap, orang akan tanya, alah YB macam tadi. YB dulu menteri, kenapa tak cakap benda tu? Kenapa sekarang bila dah keluar, baru nak cakap boleh dedahkan benda seperti ini? You know what I mean? Okey, pertama sekali, saya kira saya pun baru tahu benda ni. Ketika saya terima ketika dalam perbincangan dan sebagainya, keluar di media. KPM keluarkan semua. Cuma saya pun tidak tahu bahawa benda ini adalah begitu serius sehingga menyebabkan di meeting terakhir saya, Perdana Menteri cakap kepada saya, dia kata the President is very angry with you. Kan? Jadi saya pun tak sangka, saya pergi bercuti, tengah bercuti dapat surat. Memang spoil the cuti. Dapat surat kata, okey, berdasarkan gini, anda diminta serahkan semula jawatan. Dan pada saya, dia PM, dia berhak nak tentukan lah. Tapi ada orang kata, tak rasa marah. Waktu tu tak rasa marah kat dia. Saya kata, tak rasa sedih sebab separuh orang akan menangis lah apa. Saya kata, tak rasa sedih. Kenapa? Saya kata ada dua benda. Pertama, ketika saya terima ni sebagai amanah. Bukan sebagai tempat nak cari duit, tempat amanah saya nak lakukan sebaiknya. Dan saya kata, saya telah lakukan sebaiknya. Buku ni testimoni. Kan? Dan bila diminta serahkan jawatan, itu administratif punya decision. Jadi, dia rasa dia tidak boleh lagi menerima saya dalam kabinet. Itu hak dia lah. Dan saya pun jenis tak ambil peribadi. Isu politik peribadi. And I have no personal problem with him. So let be it. Dan keduanya, ketika dapat keputusan tu, saya tunjuk pada isteri saya. Isteri saya agak terkejut. Dan dia sampai hari ni tak boleh faham kenapa saya tak menangis dan saya tak marah. Jadi saya katakan gini, okay, you can accept. Dia kata tak apalah, kata we step into politics pun because we want to perjuangkan pendidikan di atas pelantar politik, and there's no lose and gain, because at the end of the day, apa kita buat untuk rakyat. Dan kalau ini bukan waktu yang sesuai untuk kita buat, mungkin ada waktu lain itu. Kemudian kita panggil anak-anak. Okay. Jadi saya beritahu anak-anak. Okay. Anak saya itu jam 20 lah, 20, 18, 16, 10. 10. Okay. Jadi saya kata okay. Ini. Siap baby. Sebelum itu, you the first time yang bagi umur dia. Selalunya husband atau bapa akan cakap dia standard 5, form 1, form 4. Dia pakai betul. Betul tak? Dia mengaku sebenarnya bapak-bapak saya belum jadi bapak lagi, tapi saya rasa semua jawab macam tu. Tapi saya 25. Ya. Selamanya. Saya 30. Selamanya. Lagi tua daripada saya selamanya. Ya. Okey. Saya 50 tahun ni, baby. Oh, jangan. Oh, tak, saya okey, tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Tapi it's all in the mind. Okey. Sorry, sambung cerita tadi. Sorry, kita. Okey. Saya tanya dengan dia orang. Okey. Ini yang saya terima. Apa pendapat you all?
dia orang hore. Saya kata, why? We got our dad back. Saya kata, okay, that's it. Enjoy our enjoy our holiday. Maksudnya YB tak ada masa sebagai menteri, tak ada masa untuk keluarga. Ya. Jadi dia kata, okay. YB Gobin pun sama. YB Gobin pun sama. Tak ada masa, selalu kat office pagi sampai malam. Sama di Kementerian KKM tu. Ya, masa tu. Jadi bila anak-anak bagi respon kita, kita okay, that's it. Kata family, keluarga lebih penting dari segala-galanya. Keluarga is my everything. So, it's not the time yet. Maybe there's another chance. Who knows, kan? Tapi yang penting, kita telah berikan sebaiknya. Kalau ada orang nak komplain semua, Tan Menteri buat apa? Baca buku ini. Ini 60% pada apa kita buat. Dan kita akan buat lagi. Dan di dalam kerangka sebagai pembangkang pun, kita perjuangkan isu pendidikan. Sebab, seperti mana saya katakan, saya adalah pendidik yang berjuang di atas pelantar politik, memperjuangkan pendidikan di atas pelantar politik. Dan bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Tapi itu yang menarik, tertarik juga untuk saya tanyakan soalan terakhir. Ya? Ada lagi? Ingat dah Amir? Satu lagi. Okay. Satu lagi. So, apakah hala tuju YB selepas ini? Sebab kalau kita... Jangka panjang, jangka pendek? Jangka panjang. Jangka panjang. Sebab kalau tengok yang dulu YB ikut, dah sekarang dah split dah berpisah dah nampaknya. Lepas tu pula jemputan yang baru pun ditolak nampaknya. Ya dah, maksudnya dari segi karier politiknya lah kan. Maksudnya dari segi ada pejuang pun panggil juga, tapi lebih kepada untuk reserve jawapan tu. Jadi adakah selepas ini YB akan terus dengan langkah YB sekarang memperjuangkan pendidikan melalui bukan langkah Sheraton Bukan. Sheraton kasi yang terpening. Sebab bila kat Ampang ni sebut langkah tu kawasan ni panas. Okey, gini. Saya jelas. Ketika saya melangkah ke dalam politik, tekad saya ialah untuk membawa politik Malaysia ke tahap politik negara maju. Dan bila saya masuk, saya tak mau masuk just another politician. Saya ingin buatkan saya selalu ingin letakkan penanda ras baru. Contohnya waktu saya jadi menteri, saya buat report card. 100 hari report card. Hari ni Ismail Sobri pun ikut, so buat report card. Saya ingat lepas buat 100 hari report card, geng-geng menteri lain juga buat. Lepas tahun kita buat report card. Kemudian tahun 2019 kita buat report card. Dan saya jadi ahli parlimen pun, saya buat report card dan sebagainya. Itu antara penanda ras. Kemudian saya tulis buku ni. Saya nak jadi benchmark kepada politicians, kepada minister yang datang selepas ni. Okey, kita kena share kepada rakyat apa visi kita, apa polisi yang kita telah buat, dan apa yang kita patut perbaiki. Kan? Dan juga YB, dia kena not just that, dia kena tengok juga tentang repercussion yang apa berlaku kepada rakyat. Sebab dia ada end user. Apa yang YB tulis di sini dan nak laksakan dalam buku ni, penghujung cerita dia, adakah rakyat dapat manfaat daripada hala tuju YB atau mana-mana menteri lah. That's the key factor. So kita ada starting point, mid point, execution point, dan juga the result. Itu dia. Result is, adakah rakyat boleh terima all these changes, upgrades dalam our government or the country? That is end game untuk any politician sepatutnya. Hans, di penghujung harinya, daripada muska depan sehingga muska akhir, semuanya untuk rakyat. Sebab tu tajuknya memory bukan memoir. Okay. Jadi kalau lihat apa saya punya jangka masa panjang, saya akan perjuangkan pendidikan. Sebab itulah saya masuk politik untuk perjuangkan pendidikan. Pertamanya untuk jadikan Malaysia setaraf Finland dalam bab keguruan dan sekolah, setaraf Jerman dalam TVET, setaraf Singapura dalam STEM, dan juga kita inginkan benchmark pada 2030 Malaysia sebagai negara membaca. Itu tekad saya. Dan kalau itu telah saya capai, itu selesai. Mission impossible dah selesai. Dalam politik mungkin kita boleh cari benda lain. Tapi selagi ini belum tercapai, saya akan terus berada dalam politik. Kembali kepada soalan politik tadi kan. Soalan politik. Ketika saya masuk Bersatu. Bersatu ikut langkah Sheraton, saya in limbo. Saya tak tahu nak buat keputusan apa. Dan ini saya sebutkan dalam terus terang yang lagi satu tu. Betul. Kerana keputusan sukar. Saya dalam parti buat keputusan, dan keputusan meninggalkan rakan-rakan kita yang bawa kita menang pilihan raya. Walaupun bilangan kita sikit, 13 orang, kita lah jadi PM, kita lah jadi dalam negeri, kita jadi Menteri Pendidikan. Tiba-tiba kita tinggalkan mereka. Jadi apa moral ground kita? Apa moral basis kita? Saya dilema. 2 bulan sehingga kan saya pernah pergi kat
PM waktu selepas langkah Sheraton, saya kata tak apalah, saya sokong dia, saya beri kepercayaan dengan harapan di penghujungnya dia akan buat unity government, akan tarik semua. Tapi tidak berlaku. Kemudian tempoh yang ada itu juga, saya ambil peluang untuk bincang daripada semuda Syed Saddiq kepada seusia Tun, saya bertemu dengan siapa tu Syafiq Afdal dan juga dengan pihak PH, kawan-kawan lama kan, untuk dapatkan pandangan mereka. Jadi input yang mereka katakan isu prinsip. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk duduk kat kawasan Pembangkang, itu yang kami 6 orang kena buang. Buang parti. Memang dapat surat kena buang parti. Jadi ketua bahagian, penat-penat kita menang pemilihan ketua bahagian, Hans, dia tenang gitu aja kan. Okey. Jadi dalam keadaan 6 orang tu, Saddiq pilih untuk tubuh muda. Dan kami berlima ni merancang untuk buat sesuatu platform baru. Jadi waktu tu Tun cadangan kita buat Pejuang. Saya terlibat dalam awalnya. Hatta waktu hari pendaftaran pun terlibat. Cuma keputusan yang saya kurang selesa apabila Tun dan juga rakan-rakan lain insisted ataupun berkeras untuk tidak bersama PH. Okey. Sebab mereka kata, no, kita tak boleh bersama PH, tak boleh bersama kerajaan, kita kena jadi kingmaker. Saya baru nak cakap ayat tu. Adakah itu selalu dia akan terjadi di mana sesiapa menang, dia ada pulau dekat tengah ni yang jadi, tak apa, aku jadi kingmaker to make up the numbers. Itu cara orang politik berfikir. Saya seorang pendidik di atas pelantar politik. Saya fikir lain, Hans. Saya fikir lain, moderator. Saya fikir saya masuk ke dalam politik bersama PH. Kita menang bersama. Parti kita khianat kawan-kawan. Tiba-tiba kita tak mau ikut parti kita yang khianat. Kita pun tinggalkan kawan kita. Jadi saya cuba mencari moral ground kat situ. Penghujungnya saya cakap dengan Tun, saya cakap dengan Datuk Mukhris, yang Presiden Pejuang, saya kata saya tak boleh teruskan bersama mereka. Saya terpaksa bersama PH. Biarlah bersama sampai ke penghujung PRU 14 ini. Kalau mereka tak terima saya, satu hal. Tetapi ni mereka terima saya. Jadi walaupun sebagai bebas, tapi saya dalam PH. Ini beza mungkin. Ada orang lain bebas dengan lain. Ada orang bebas tidak berpihak. Ada orang bebas yang mungkin macam muda, dia dari luar PH. Tapi saya bebas tetapi dalam PH. Sebab tu di Simpang Renggam, saya bersama dengan PH, dan di peringkat nasional pun di dalam blok bersama dengan PH. Okey YB, memandangkan kita berada di penghujung program. Tak habis hujung dia. Kalau ikutkan memang nak tanya lagi. Boleh pergi sejam lagi ni. Boleh lagi. Sebab makin tanya makin panjang cerita ni kan. Ramai orang tak tahu tentang apa kita sambung lagi. Tanya saja macam-macam. Tak habis. Oi, tak habis. Politik ni kadang-kadang 4 jam boleh habis. Politik 4 jam tak habis cerita lagi. Masih orang bercerita. Masih lagi kan. Duduk kat meja, 5 orang duduk, 5 orang pendapat masing-masing, 5 orang pun nak cakap. 5 jam. Hans, peringkat saya, bring it on. Okey. Baik, jadi untuk buat penonton teruskan menyokong program ini kerana kita akan bawakan tetamu lagi pada masa akan datang, sebagaimana yang telah kita lihat untuk 2 tetamu pada 2 musim dalam musim kedua ini, kita dapat lihat dua-duanya mempunyai sesuatu yang ingin dibawakan untuk masyarakat. Jadi kita akan bawakan lagi tetamu yang menarik untuk segmen yang akan datang. Jadi teruskan bersama Terus Terang. Dari studio kita Budak Ampang, kita akan pastikan anda berterus terang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.